Dan sebaiknya hendaklah engkau siapkan segala yang kau perlukan untuk beristinja sebelum engkau qada hajat, dan jangan engkau beristinja dengan air di tempat qada hajat, dan hendaklah engkau beristibra melawaskan daripada air kencing dengan cara engkau berdahum-dahum dan melalukan jari di bawah kemaluanmu 3 kali. Jadi ini cerita orang dulu lah. Hari ini kita tandah kita semua dah ada air siap belaka dah. Bahkan kata seorang ulama, tandas yang kita ada hari ini, tandas tu maknanya kalau kita nak kira, sebenarnya tandas tu lah tempat berak yang macam kita duk berak sekarang ni lah tempat menghilangkan keberkatan kita dalam hidup hari-hari ni. Sebab apa kita berak atas air? Diletakkan tampungan air tu macam tu, kemudian daripada mana datang maknanya tanah macam tu? Dulu tak ada tanah tu. Tapi itulah satu dunia terima. Ni benda ulama sebut kita cuba nakal, dan benda tu macam seolah-olah ada benarnya juga. Sebab apa? Sebab tapi sekarang ni kita nak elak macam mana semua mangkuk tanah macam tu. Jadi kita minta berlindung, minta dengan Allah beri ada hati Allah, kalau kiranya berak di tanah macam ni menghilangkan keberkatan Allah, ampunkan aku, sebab dah memang tak boleh nak elak lah. Itu je tanah yang ada. Jadi kita orang panggil apa? Rasa bimbang, takut-takut tak ada berkat. Sebab itu doa kita susah Tuhan nak terima. Doa kita minta, kadang-kadang time maknanya kita panggil perlukan Tuhan, kita seolah-olah macam tak didengar oleh Tuhan. Jadi sebab itu, sebab apa? Sebab keberkatan dah tak ada. Kita ambil wuduk pun balon air boleh tengok maknanya wuduk tu Nabi dulu kira kita kata satu botol air, satu botol 1.5 tu kira banyak tu. Kita hari ni wuduk mandi kan. Jadi ambil wuduk mandi, bagaimana nak ada keberkatan? Sehingga kan Nabi SAW, para sahabat tanya Nabi, kalau kami berwuduk dalam air macam mana kan? Dalam air sungai. Lalu Nabi kata, walaupun dalam air sungai dikira membazir juga. Berlebihan dalam menggunakan air. Jadi kita ini dah buat banyak dah benda tu. Dalam berwuduk kan, kita sah wuduk tu, tapi berkatnya tak ada. Berkatnya tak ada. Berwuduk, lepas wuduk nak semayang pun malas. Jadi dah wuduk dah ni, nak baca Quran pun malas. Sebab tak ada berkat. Berkat ini apa ni sahabat? Berkat ini kita panggil Allah Ta'ala beri satu gerakan hati, kekuatan dalaman untuk kita taat pada Allah, untuk kita nak bangkit solat, untuk kita nak bangkit maknanya kita baca Quran, untuk kita nak buat benda-benda yang Tuhan suka, untuk kita nak buat benda-benda yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila ada keberkatan, maka kita jadi mudah nak buat benda-benda tu. Tapi bila tak ada berkat, itulah jadilah Cuma dia cerita ni cerita kalau zaman dulu lah, saya sempat dulu masa kecil-kecil tu, orang panggil nenek saya lah tukang gali lubang. Saya pergi buang solat kampung dulu kan. Dia panggil dulu tak ada tanah dulu kan, zaman tu tak ada tanah. Itulah duduk kat belakang rumah tu kan, kira hutan kat situ, situlah dia Tapi maknanya kena bawa air, kena bawa semua Kemudian tutup sikit dengan guni kan. Untuk dengan guni tu lah tempat buang air zaman tu, saya ingat masa tu. Kemudian buat tanah. Buat tanah tu sampai ke hari ni lah, tak ada lah, itu tinggal kenangan Berdehem Berdehem ni kita panggil masa kita kencing kan, ataupun ni kita buang air besar tu, kita kencing lah biasanya berdehem istirahat. Ataupun kita maknanya urut sikit lah tempat keluar air kencing tu, supaya tak ada tinggal baki-baki daripada air kencing tu. Sebab Nabi SAW beritahu ada orang yang diseksa di dalam kuburnya kerana apa? Kerana dia tak istibra', maknanya dia tak berdehem-dehem ketika mana selesai daripada buang air kencing. Jadi oleh kerana tu kena hati-hatilah. Sebab benda ni berkaitan dengan ibadat. Sebab benda ni berkaitan dengan solat. Dan hari ni kita kat Mesir ni tengok kencing berdiri tu dah jadi adat dah. Macam tempat kencing berdiri dalam masjid pun ada. Jadi hati-hatilah kencing tu. Sebab apa? Dia nanti boleh bercik kan. Benda tu kan keras batu tu. Jadi sebab tu kita kata kalau boleh masuk tandas lah, tak payahlah tiru orang lain. Walaupun mudah, tapi
ia maknanya membahayakan ibadat kita. Dan jika mau beristinja sedangkan kau berada di tengah padang, maka hendaklah kau mencari tempat yang jauh daripada pandangan orang ramai, supaya tidak tercium baunya dan tidak didengar bunyinya. Dan hendaklah engkau menghadap kepada sesuatu yang dapat engkau jadikan dinding. Maknanya jangan di tempat yang terbuka. Di tempat yang terbuka. Kita duduk